forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu SPRM tak terlibat isu sokongan MP Bersatu terhadap PM, kata Azam Baki. Kita baca detail sedikit. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan agresi itu terlibat dalam tindakan ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar di Zulkarnain Abdul Khalid yang menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sebenarnya Ketua Suruhanjaya SPRM Azam Baki berkata dakwaan bahawa pihaknya cuba menakutkan ahli Parlimen PN itu supaya menyokong kerajaan yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik agensi itu. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan letak komen macam biasa. Daripada berita tersebut, saya melihat kenyataan. Ini daripada Tan Sri Azam Baki, saudara. Bagaimana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyatakan pihaknya tidak terlibat dalam tindakan ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid yang menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini, saudara. Menurut Ketua Pesujaya SPRM Tan Sri Azam Baki, dakwaan mengatakan pihaknya terlibat adalah jelas berniat jahat dan cuba memburukkan imej Suruhanjaya tersebut. Jadi kenyataan Ketua Pembangkang, kata Tan Sri Azam Baki lagi, iaitu kenyataan Ketua Pembangkang Dr. Hamzah Zainuddin yang mendakwa pihak SPRM terlibat dalam keputusan ahli Parlimen Kuala Kangsar itu jelas berniat jahat dan cuba memburukkan imej SPRM. Hakikatnya, kata Tan Sri Azam, kami tidak ada kena-mengena dengan kenyataan yang dibuat. Itu sebagaimana kenyataannya dalam media Star hari ini, saudara. Sebab Jumaat lalu, Perikatan Nasional mendakwa tindakan ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, membuat isytihar menyokong kerajaan kerana beliau diugut oleh seorang pegawai tertinggi sebuah agensi berkaitan kerajaan. Jadi menurut Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah, dia kata Iskandar Zulkarnain dibawa bertemu pegawai terbabit di sebuah hotel di Damansara pada 1 Oktober lalu. Jadi ujar ahli parlimen itu beliau diugut dan akan didakwa atas kesalahan rasuah jika enggan menandatangani kenyataan media yang telah disediakan lebih awal untuk menyokong kerajaan. Jadi Tan Sri Azam Baki menafikan. Tak benar, saudara. Bagaimanapun terpulanglah pada SPRM apakah mereka akan mengambil tindakan undang-undang. Terpulang. Saya mengharapkan agar isu ini, saudara, janganlah kita sentiasa menaburkan fitnah, kabar angin dan sebagainya, saudara. Negara kita sudah pun mula memasuki fasa pemulihan. Pemulihan kestabilan politik, pemulihan kestabilan ekonomi, pemulihan keterjaminan makanan. Jadi dan kita berusaha ke arah itu, jangan kita mewujudkan situasi, suasana yang boleh merangsang situasi untuk menjadi negatif. Itu saja yang pesanan saya. Puan Normah, Puan Halimah Hashim, Ron Chew. Baik, saya mulai 2-3 hari lepas, saya akan sentiasa menyediakan halaman saya ini, iaitu laporan khabar dari Gaza, saudara. Sekarang ni, setakat hari ini, saudara, hari ini saya mendapat laporan sejumlah 300 rakyat Palestin terbunuh. Ini hari ke-8 akibat serangan tentera Zionis Israel ke atas Gaza. Demikian menurut Kementerian Kesihatan Palestin. Jurucakapnya Ashraf Al-Qidra berkata kebanyakan yang terbunuh pada hari Sabtu semalam terdiri daripada kanak-kanak dan wanita. Bukannya tentera. Itu dikatakan kezaliman. Rakyat Palestin dipanggang hidup-hidup, saudara. Katanya seramai 800 lagi penduduk Palestin cedera dalam serangan itu. Sejak 7 Oktober lalu, Israel melakukan serangan bertubi-tubi ke atas semenanjung Gaza yang memusnahkan kawasan kediaman. Selain itu menyebabkan ribuan penduduk terkorban dan cedera. Dengan hampir 40% daripada mangsa terdiri daripada kanak-kanak dan wanita yang tidak berdosa, saudara. Itu saya katakan zalim, ganas, bukan berperi kemanusiaan. Malahan saya bersyukur juga sebab bila saya mendapat laporan saat ini, saudara, mungkin mudah-mudahan akan diteruskan berterusan begitu, saudara, apabila Allah sudah pun menghantar banjir di Israel, saudara. Semoga Allah terus menghantar banjir yang dahsyat supaya melumpuhkan negara Israel, saudara. Kerana ekoran banjir yang berlaku, Israel menangguhkan serangan ke atas Palestin.
Sebab itu saudara, tugas kita sekarang ni sentiasa berdoa dan terus berdoa untuk Palestin. Sebab kerana saudara, perang kali ini nampaknya agak berbeza dengan peperangan sebelum ini. Nampak gayanya tentera Israel begitu menggila lah saudara, melontarkan ataupun menghantar bom yang bukan-bukan, macam-macam bom diledakkan. Ramai tentera-tentera ataupun warga yang tidak berdosa di bumi Gaza yang terkorban. Di Geneva, saya mendapat laporan, saya harus melaporkan apa berlaku di Geneva, macam mana mereka membuat kenyataan saudara. Menurut dia pertubuhan agensi kerja dan bantuan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bagi pelayaran Palestin, UNRWA hari ini menyatakan 2 juta penduduk Gaza kini berdepan dengan ancaman bahaya ekoran hampir kehabisan bekalan air. Tak ada air pula dah sekarang saudara. Keadaan mereka saat ini bagaikan antara hidup dan mati. Bahkan api perlu dihantarkan segera ke Gaza untuk membolehkan air dibekalkan kepada 2 juta penduduk. Sudah seminggu tiada bekalan bantuan kemanusiaan dibenarkan masuk ke Gaza. Kata Ketua Pesisaya UNRWA, Philip Lazzarini dalam satu kenyataan di Geneva, saudara. Penduduk terpaksa menggunakan air kotor dari perigi selepas loji air Gaza dan rangkaian air awam terhenti berfungsi, dan keadaan ini akan meningkatkan risiko jangkitan penyakit bawaan air. Katanya Gaza juga mengalami gangguan bekalan elektrik sejak Rabu yang turut menjejaskan bekalan air. Bekalan air minum kehabisan di selatan Gaza, tempat ribuan penduduk mula mencari perlindungan. Jadi dalam tempoh 12 jam, katanya penduduk hilang tempat tinggal, penduduk terpaksa berpindah ke selatan Gaza, hampir 1 juta orang telah pun meninggalkan rumah masing-masing dalam tempoh seminggu. Zalimnya saudara. Sementara itu, saya mendapat laporan bahawa pesawat membawa bekalan perubatan untuk penduduk semenanjung Gaza mula mendarat di Mesir. Demikian menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pesawat dengan bekalan perubatan untuk menyokong keperluan kesihatan di Gaza telah pun mendarat di Al-Arish di Mesir, berhampiran dengan sempadan Rafah. Dan pihak mereka bersedia untuk mengantar bekalan sebaik saja akses kemanusiaan di sempadan dibuka. Demikian menurut Tedros Adhanom Ghebreyesus, lapor agensi Anadolu. Jadi pejabat WHO di wilayah Palestin yang diduduki berkata bekalan yang tiba di Al-Arish itu dapat memenuhi keperluan sekitar dalam 300,000 penduduk. Tapi bagaimanapun terpulang pada pimpinan Mesir sama ada mereka nak membuka atau tidak pintu laluan bagi membolehkan penghantaran ubat-ubat dan bantuan kemanusiaan saudara. Sebab itu saya walaupun pihak Israel mula memainkan selain daripada melontarkan ledakan bom dan sebagainya, mereka mula bermain perang psikologi. Apabila tentera Israel mendakwa kononnya komander Hamas Ali Qadi yang digambarkan mengetui serangan balas pada 7 Oktober lalu telah tumpas. Tapi tidak ada bukti, tak ada gambar dan sebagainya. Ini perang psikologi mereka, saudara. Dalam saat tiada bantuan sampai kepada 2.3 juta penduduk Gaza, mereka memainkan perang psikologi, cyber. Konon-kononnya tentera, panglima, Hamas dan semua tewas dan sebagainya. Tapi jangan risau saudara. Saya berkeyakinan kalau kita sentiasa berdoa, insya-Allah Allah akan menurunkan bala yang teramat besar kepada rejim Zionis di bumi Palestin saudara. Okey, tuan-tuan, saya baca detail sikit lagi kat Malaysia kini ni. Kenyataan ketua pembangkang yang mendakwa kita terlibat dalam keputusan MP Kuala Kangsar adalah berniat jahat dan cuba memburukkan imej SPRM. Hakikatnya kami tidak ada kena-mengena dengan kenyataan yang dibuat, kata Azam Baki seperti dilaporkan The Star hari ini. Azam berkata demikian susulan dakwaan Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin bahawa SPRM menggugur Iskandar supaya menyokong Anwar atau menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. Kita tahu macam-macam lah PN ni. Dia orang tak ada isu lah, dia orang tak tahu nak fikir lah, dia orang tuduh SPRM pula yang ugut MP Kuala Kangsar tu. Sedangkan MP Kuala Kangsar tu sendiri yang nak menyokong kerajaan dan menyokong PMA Anwar Ibrahim. Okey, mari terus menyokong kerajaan Perdana PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.